menang. Kita masuk ke dalam lane of ground dengan 3 mata di tangan SRG tanpa sedikit pun belas kasihan ke atas CG. Dan sekarang ini mereka mengharapkan keajaiban untuk sekurang-kurangnya satu lagi peluang untuk kepusingan seterusnya. Nomor si draft dilihatkan Innocent sekarang penggunaan Chow yang seharusnya jarang dilakukan untuk berhadapan dengan Harith. Akan tetapi demi untuk meletakkan crowd control yang besar kepada Fanny, setiap kali ingin melakukan penerbangan bagi meletakkan gerakan ofensif kepada SRG, itu mungkin akan menjadi satu perkara yang menyusahkan CG, terutamanya apabila ingin menggesek. Dan untuk Amzik juga, walau kita tahu bahawa Chow ini mungkin susah sedikit nak berikan kemenangan secara bayawan apabila kita melihat Amzik mempunyai kelebihan, jangan alpha. Gunakan sebaik mungkin kelebihan tersebut. Bantu daripada pasukan CG yang lain bagi membenarkan Amzik carry sebaik mungkin di dalam mid game ke late game. Yums terus saja memerhati kedudukan Gary. Kali ini SRG OG juga CG seakan-akan tidak bermain sebarang pergerakan yang agresif. Walaupun dengan adanya Penny, Gary cukup untuk masuk, namun menunggu timing yang baik. Memberikan poking ke atas Yums sedikit. Malah kali ini sedikit misgible daripada beliau. Mungkin secara sengaja maupun tidak. Tapi gerakan itu tidak membuahkan apa-apa hasil, melainkan memberikan informasi mengenai 3 pemain pasukan SRG yang sudah bersiap sedia di kawasan data tersebut. Innocent ditumbangkan juga oleh Gary. Kill pertama dan cutthroat sudah pun digunakan pakai. Dalam keadaan yang sama pada Dice Strike. Terus saja ke arah Stormy, memberikan satu kekacauan yang cukup besar. Dia terus cuba untuk didapatkan. Sekali berjaya untuk mendapatkannya. Yetri terpaksa untuk melarikan diri, mengikuti arus sungai yang terus saja bergerak ke bahagian bawah. Bantuan daripada Balance juga untuk beliau melarikan diri. Tidak boleh untuk ditangkap lagi setakat ni. Untuk pasukan CG, mereka hanya berpuas hati dengan 1 kill saja. Innocent hampir untuk mati. Tapi Chico, sebelum itu Chico brilliant tidak boleh digunakan. Dengan kedudukan yang cukup berbahaya untuk Balance, tapi Stormy bakal dicari oleh Gary. Gary one last hit untuk Stormy dan Gary berjaya untuk mendapatkan kill yang kedua buat pasukan CG. Okey, di sini kegunaan Fanny dia gunakan sebaik mungkin bagi meletakkan kill kepada pasukan CG itu sendiri. Akan tetapi Karan kena juga memberikan tekanan kepada pasukan SRG OG daripada segi pengutipan neutral objektif. Kali ini Yums dan juga Sekas dah mula merusuh untuk mendapatkan lebih kelebihan. Dan Fanny terus diganggu, tak dapat orange bomb. Cubaan daripada Sekas mendapatkan buff musuh nampaknya malah semakin menguntungkan lagi. Satu level sudah berjarakkan seawal minit ketiga. Pemain pasukan CG ditekan keras. Sayangnya Yetri tidak mempunyai capability dalam pergerakan pantas untuk memberikan bantuan di bahagian bawah sana. Terpaksa membiarkan saja pemain-pemain SRG berkumpul sementara beliau berikan fokus ke atas minion terlebih dahulu. Yang walaupun rentak yang baik dimulakan oleh pasukan CG, di mana Gary farmingnya cukup, akan tetapi daripada segi kill tidak memberikan kelebihan yang besar kepada pasukan CG, terutamanya apabila team fight berlaku. Melihatkan keadaan pasukan SRG OG sebenarnya perlu lagi ditekan, terutamanya apabila farming daripada Sekas tidak diganggu. Yang hanya dapat kita lihat adalah kematian Stormy dan juga Innocent sahaja yang tidak menjamin lagi kemenangan CG di dalam mid game sebentar saja lagi. Dan contoh yang lainnya mungkin kita boleh saksikan di sini apabila kita lihat Cram masih lagi boleh masuk dalam perang. Dan Balance sangat-sangat diperlukan bagi menggunakan Titanic Charge untuk lakukan set up kepada pasukan CG mendapatkan satu kemenangan dalam perang yang akan dilakukan. Sekarang ini Turtle cuba untuk didapatkan, tapi Gary masih lagi agak jauh. Sekas sudah dapatkannya, kedudukan berbahaya untuk Chico. Chico masih lagi ada brilliance, namun dia bagaimana satu penggunaan Titanic Charge yang cuba menghalang pemain-pemain pasukan SRG daripada melakukan serangan. Amzik berjaya untuk dapatkan Innocent, tapi Purify sudah boleh dipakai dengan adanya satu penggunaan apatah sekali mengangkutkan Amzik. Terpaksa untuk beruntung, tapi Yums one last hit. Gary cuba untuk masuk, serba sikit gesekan dengan berhasil kabel, tapi Yums masih lagi terselamat. Dan Gary terpaksa untuk membiarkan saja pemain-pemain SRG melarikan diri. 3 balas 2, penetrasi dibuka Gary dengan satu kabel yang terakhir. Sempat dia tak siap. Terbakar pula. Tak mati.
malah nyawa yang hilang. Nyawa yang melayang. Tak padam api itu, tak padam. Bomba tak datang. Untuk pasukan CG, mereka telah dibakar dengan Little Ignition. Penggunaan emblem daripada Stormy sebentar tadi menambahkan penyakit yang sukar untuk disembuhkan. Dan Feni terus membenarkan pasukan CG kali ini memberikan satu tekanan hebat kepada mereka sendiri. Ya. Kita lihat bagaimana balance. Ditekan dengan agak keras. Nyawa dikurangkan 1/2. Paksa untuk melarikan diri. Gary dengan power buff yang mula untuk diberikan tekanan. Avatar Guardian terkena ke arah Yetri. Kedudukan balance juga dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Yetri menjadi mangsa yang pertama. Balance sudah pun meningkatkan niat charge tapi tidak berjaya untuk melakukan apa-apa setup. Gary terpaksa untuk berundur. Macam tak ada damage. Sekarang ini Gary terpaksa untuk lari. Tapi Amzik buat kerja tepi, dia buat side job untuk Amzik dapatkan satu objektif yang penting bagi merapatkan kedudukan gol. Di sini juga Fanny berada di bagian top lane mencari pemain bernama Stormy Farsa yang mungkin akan digesek sekiranya dijumpai pada waktu ini. Ya, dia. Stormy, kedudukan yang berbahaya. Stormy ditumbangkan Gary. Dari Wekan Assassin berjaya untuk membangkitkan harapan untuk CG dengan satu kill di kawasan atas. Tetapi total di bahagian bawah untuk Sky secara aman sentosa tanpa sebarang masalah. Retribution dengan cukup baik. Gary sedikit terlewat Innocent. Cuba untuk memberikan setenangan tapi masih terjauh untuk bergerak ke hadapan. Hat-trick total dan 4 kill yang dibalas dengan 4. Begitulah cerita yang sangat berat diterima pasukan CJ. Kali ini rotasinya sering kali dilihat dengan sangat rapi. Apa pun tidak boleh itu dilakukan. Penerbangan Fanny semakin lama semakin disekat. Nak lalu sini ada orang, nak lalu sana ada tol, nak lalu sini kena bayar cukai. Semuanya menyusahkan. Ya, sekarang memang macam tu mah. Ya, hidup keras. Hidup keras mah. Oh, tapi apa yang lagi keras mas? Kau tak apa lagi keras ni lah pelapur. Payah nak mati daripada tadi ni. Mati. Tigo teruskan apa dia pakai Innocent. Street yang dilaksanakan tapi kali ini Gary cuba untuk masuk dengan ketenangan Innocent. Dia lagi tenang yang boleh dilaksanakan. Terus saja melakukan stick game demi stick game mencari Stormy bakal ditumbangkan berjaya bakal satu. Malah kali ini Balance juga melakukan satu training charge. Terus saja melarikan diri. Pemain pasukan CG masih lagi ada 4 saja untuk pasukan SRGOG. Yum dengan yang sangat-sangat rendah. Yetri melompat dan melompat tetapi nampakkan tapi dia yang akan hilang. Malah Flika digunakan pakai sebelum dia ditumbangkan dengan senton terus. Daripada Sky kali ini Sky bakal dikejar. Percubaan daripada Gary untuk mendapatkan Sky. Nyawa rendah untuk Sky. Berjaya juga untuk kill yang seperti dimiliki. Tapi lihat bagaimana Kram lagi dan lagi melakukan satu kelas moment untuk SRGOG. Terus saja dia melarikan diri. Ciku mengejar Ciku. Kram ada ulti balik ni. Kram ada ulti balik ni. Kena hati-hati ya Ciku Ini macam dipermainkan dia ni Ciku Tapi Kram akhirnya dikembangkan. Cantik untuk Ciku. Kalau tak tadi tu, berapa lama? Sebab last time saya ingat dia kejar lapu-lapu dekat area Orange Buff tu kena solo kill. Betul. Dia counter balik sebab main Counter smart. balik. Nasak tu. Tapi silap dia di sini. Bukan silap lah lebih kurang pada nasib Kram tidak ada ulti lagi. Betul. Kalau ada ulti mungkin boleh untuk counter semula. Kita tahu bahawa Kram mempunyai cooldown yang sangat rendah daripada segi penggunaan Braven Striker. 7 berbalas dengan 9. Namun kelebihan masih ke arah SRGOG. Meratakan auto turret kesemuanya. Dan Lord yang dikawal boleh untuk menjadi kelebihan pada SRGOG. Di mana mereka telah meruntuhkan turret di bahagian mid lane. Jadi pemantauan daripada segi rotasi sukar untuk dilihat. Terutamanya di kawasan Orange Buff milik pasukan CG. Yang mungkin akan didiami oleh pemain pasukan SRGOG yang menunggu bila dia nak buat team fight. Dari tadi total semua dapat untuk Sky. Slot dah dilakukan dan nampak macam Gary takkan masuk. Retribution aman sangat untuk Sky pada saat ini. Pedal strike dibuka. Tak terkena ke arah Yetri. Tak ada flicker untuk Yetri. Lompatan dapatkan 2 daripada Yun. Tetapi lihatlah bagaimana Balance yang bakal menjadi mangsa seterusnya dengan satu penggunaan Phantom Execution. Namun flicker menyelamatkan keadaan buat Balance. Melarikan diri. Pertarungan pengejaran yang berlapis, berdisiplin, berintegriti tinggi.
Setiap skill dikeluarkan bukan pada waktu yang sama. Ya, lepas satu stun. Lepas orang ni stun, lompat Avatar Guardian. Macam mana Yetri nak lari? Pemancangan team fight yang dilakukan oleh pasukan SRG OG. Saya boleh kata pemain-pemain pasukan SRG sekarang ini berada di kelas mereka yang tersendiri. Terus saja mendapatkan balance buat kali yang kedua. Dengan kejalan 3, informasi yang diterima membuatkan balance akan menjadi mangsa. Balik. Tusupkan pedang Sky. The Sky Prince mencari mangsa seterusnya. Mencari Chico guys. Brilliant juga dipakai. Stormy terpaksa berundur. Malah kali ini Yom juga akan dapat menada damage. Tapi lihat kepada Sky. Dengan panca lebih panca. Satu tahun terus. Menghalang pemain-pemain CG daripada berada di bagian hadapan. Lompatan ke atas Gary. Diangkat ke langit. Malah kali ini Sky masih mencuba. Namun terpaksa membiarkan penerbangan itu diteruskan oleh Gary. Walau mendapatkan KDA yang lebih baik daripada game sebelum ini, tetapi Gary seakan-akan tidak mampu untuk membuat apa-apa. Melainkan mendapatkan Stormy. Setakat itu saja pengejaran yang dilakukannya tidak henti-henti. Okey, mereka dapatkan satu. Yums berjaya juga untuk ditumbangkan menjadikan ianya 2. Tapi Krab 1 lawan 5. Let's go kata Krab. Tapi Krab kata nak rehat kejap. Takkan setiap game dia nak 1 lawan 5. Bagi dia rehat. Okey? Bagi dia tidur sekejap. Banyak sangat damage yang ditadahnya. Kalau Yetri boleh buat dengan Ruby, kenapa tidak Kram buat dengan lampu-lampu? Perkara tersebut akan membuatkan pasukan SRG OG dapat kelebihan sebab dengan Holy Defense yang telah pun dipecahkan di bahagian top lane. Di bahagian bottom lane juga telah pun dipecahkan. Dan akan mendapatkan lot seterusnya. Berkemungkinan akan menjadi masalah besar kepada pasukan CG. Di mana lihatkan kedudukan Gary yang daripada segi statistik tidak mendapatkan langsung neutral objektif. Walaupun turtle, walaupun lot, penggunaan Fanny-nya kekurangannya di situlah. Bila kita nak dapatkan neutral objektif, memang sangat susah nak dibandingkan dengan hero lain seperti Lancelot. Apabila kawalan rapi dibuat sekalipun, tetapi agak payah apabila banyak track control dilepaskan. Banyak offensive play yang dibuat oleh pasukan SRG menumpukan kepada pemegang Retribution daripada pasukan CJ. Detect penentunya di sini. Lot di bahagian top lane telah pun timbul. Dan pasukan SRG akan mungkin memulakannya dipantau oleh Balance berada dalam semak kecil tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya berikan tumpuan. Lot ini mungkin sahaja bakal menjadi serangan terakhir untuk era kali ini. Jadi betapa pentingnya untuk CG mempertahankan base mereka. Tetapi nampak seperti Balance bakal menjadi mangsa. Nyawanya tidak seperti batu, malah bagaikan kertas. Diremuk, dikoyak, dirobek sehabis baik oleh Sanggar Gas Merah. Ciku di bahagian belakang, bakal ditangkap. Brilliant juga dipakai, tapi lihat bagaimana Sakai. Dia dapatkan satu lagi kill. Dia mencari seterusnya. Sondron juga dipakai. Mencari Yetri. Sakai masih mencuba dan masih selamat. Tanpa suara masalah melarikan diri. Nyawa yang sedikit, namun masih lagi hidup. Pengorbanan dilakukan oleh CG berkali-kali membuatkan akhirnya Ciku dapatkan shutdown ke arah Sky. Akan tetapi Lot perlu diuruskan lagi. Stormy didapatkan oleh Gary. Mendapatkan Stormy, tapi lihatlah seberapa kritikalnya nyawa menara-menara milik pasukan CJ. CJ sekarang menjadi penentu. Bilakah penamatnya untuk era ini sebelum kita melangkah ke era baru? Dan seakan-akan dengan era baru sekalipun, juaranya masih lagi dimiliki oleh Sanggar Gas Merah sebagai penutup untuk era ini. Namun penghalangnya hanyalah pasukan CG dengan satu nyawa berbaki, dengan satu peluang yang ada untuk mereka gunakan sebaik mungkin. Dalam keadaan ini mereka menang Mars 15 berbalas 12, tetapi mereka tewas daripada semua aspek yang berbeza. Ya, kita bukan menang dengan hanya kill. Cuma untuk CG boleh berharapkan dengan satu benda. Amzik masih lagi boleh untuk bawa tim ini kepada arah kemenangan. Kalau kita fikirkan elemen counter engage itu ada,
Melihatkan itemization daripada Amzik juga hampir lengkap dengan itemization terakhir mungkin ke arah Blood Wings. Sedikit shield yang boleh untuk mempertahankan diri. Begitu juga dengan Lunox. Satu territory charge yang mahal. Sangat teramat diperlukan. Datang daripada Balance. Membenarkan CG untuk menang pada peperangan seterusnya. Dan comeback pada Bilibili Master. Tetapi harapan tersebut jauh. Memang dia dekat. Tapi jauh untuk dilaksanakan. Dekat. Oh, teratai bunga indah. Kali ini Balance pula cuba untuk menyelamatkan pembuff milik Gary. Namun rusuhan dilaksana, retribution yang dipakai oleh Gary, tetapi tidak dimiliki juga. Siapa yang dapat kalau dia tekan retreat tapi dia tak dapat? Tekais dapat walaupun tak tekan retreat. Ya tu. Ya mat. Main gila. Dia tak ada retreat. Lord sekarang ni Sekais ada retreat. Apa cerita Balance sekarang ni? Terus dilekatkan, melekat. Pasti baik ada flicker, kalau tidak melekit. Untuk pasukan Starjo Uji mendapatkan kill itu sekali lagi. Tapi permasalahannya di sini satu pengguna kausi sudah boleh pakai mencari Innocent. Kedudukan Innocent yang bakal mereka kejar. Tetapi Innocent hanyalah seorang Chow damage yang bagi saya tak memberikan apa-apa makna. Malah nak dikejar pun sangat-sangat susah. Dia tekan lagi retreat. Malah kali ini satu arah Avatar of the Guardian membuka pertempuran. Gerak mencari tikuk. Jauh rendah untuk pemain-pemain pasukan CG terpaksa untuk pulang terlebih dahulu pada saat ini. Tapi lihat bagaimana ini Innocent menerima damage yang sangat-sangat besar. J3 cuba untuk memberikan satu lompatan mendadak sekali yang termampu. Tapi itu saja yang mampu untuk dia lakukan. Walaupun sejenak. Tetapi cukup untuk melakukan satu backup bagi CG pulang ke bahagian base semula. Nampak macam teamfight semakin lama semakin tidak serasi dilihatkan daripada pasukan CG. Dikala ada Lord, Gary terus menggunakan retreat. Tendangan akan membawa maut kepada Gary. Terus dipatahkan penerbangannya. Dan dimatikan daripada keadaan pasukan Starjo Uji memiliki Lord kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, SRG OG akan membawa kita ke era baru. Terus sahaja melangkah masuk ke dalam base milik pasukan CG. CG cuba untuk mempertahankan base mereka dengan 4 orang pemain yang berbaki. PDS Red dibuka, digagalkan, Stormy diterbangkan. Stormy akan dijatuhkan. Malah kali ini Yum tak ada dalam permainan. Sekali juga terpaksa untuk kembali berundur. Percubaan untuk sekali dijatuhkan gagal. Wah, kali ini pertahanan yang cantik dibuat. Tetapi keadaan tersebut hanya melengahkan kekalahan. Kalau mungkin CG tidak dapat lagi momen yang saya katakan. Dimulakan mungkin daripada Balance dan mendapatkan kill yang besar kepada pemain pasukan SRG. Kali ini tendangannya begitu menyakitkan. Derek! Kita lihat bagaimana Innocent cuba untuk melarikan diri, gagal. Damage Amzik sekarang sudah mula dirasai. Adakah di sini harapan CG mula terbentuk, mula bersinar? Namun perlukan sinar yang begitu terang, seterang mentari untuk mencahayakan, untuk menghidupkan kembali harapan CG pada saat ini. Dia terlalu di depan. Dash yang digunakan akan menyakitkan beliau sahaja. Nak dapatkan mentari yang diperkatakan Sunfrost. Amat sulit apabila mereka terpaksa untuk fokus kepada laluan. 3 laluan minion yang telah pun memberikan SRG lebih banyak kekuatan daripada keadaan minion yang besar-besar belaka. Menekan-nekan pasukan CG. Kalau dibiarkan semakin lama semakin parah. Boleh dijadikan sebagai split push yang berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Jadi terlalu banyak fokus perlu untuk dibuat oleh pasukan CG apabila ingin melakukan peperangan di luar kawasan keselesaan mereka, di luar kawasan outer turret mereka. Dekat kawasan river, kalau mereka fokus teamfight kat situ, macam-macam benda boleh berjadi kalau mereka tak uruskan lane dengan baik. Okey, lane mungkin boleh bagi kat Fanny. Tapi tengok Ciku dan Gary cuba untuk mencari Kram. Ciku belum tampilkan diri. Kalau Innocent kick Gary ni, apa Ciku boleh buat? Ada tanya yang cukup besar. J3 berada di bahagian bawah. Oh, damage dikeluarkan ke atas Kram dengan cukup besar.
Nampak macam Ciku mula selesa dengan penggunaan Lunox tersebut. Damage yang dikeluarkan sangat-sangat menakutkan. Mungkin boleh untuk fase divide di sini. Yetri pantau keadaan dulu. Tengok line kalau boleh untuk masuk. Balance telah bersedari oleh Stormy. Amzik masuk. Zaman force belum lagi dibentangkan. Yetri akan flicker ke depan dan juga menggunakan daripada pursuit. Bukan flicker, malah dia menggunakan daripada pursuit saja. Nassan berada di bahagian atas. Ini benda yang sangat menakutkan. Tidak cukup tentera kalau Innocent saja buat slip push. Menggunakan item damage merupakan satu perkara mengerikan. Yetri ada Winda menyelamatkan kanan dan flicker dipakai. Mencari sesuatu tetapi dia tak dapatkan Stormy. Malah Amzik mencari Stormy ditumbangkan. Tekan semua Lazid tapi masih lagi berjaya dengan Ciku. Tekan! Adi meneliti tapi Amzik dikenakan stun. Amzik cuba melarikan diri. Amzik dah tengah berimbang tapi jika berjaya didapatkan tapi Innocent cuba untuk berikan game. Innocent cuba tambah keberanian Innocent satu lagi besetek dan itulah dia. Inilah penamatnya. Inilah pengakhirannya. Tahan sang gergasi merah. 4 kejuaraan sebagai penutup era. Jikalau ini sebuah wilayah, pasti rajanya sang gergasi merah. SRGOG 4-0 sebagai lambang 4 kali kejuaraan berturut-turut. Benar, tanpa sebarang lawan yang seteru, SRG MPLMY merupakan wilayah mereka. Tiada siapa yang mampu untuk menempaskan pasukan ini. Kita doakan ketemerlangan ini akan disambung ke kejuaraan dunia. Sememangnya tidak mampu untuk ditanding. Pastinya kita juga ingin memberikan penghargaan kepada naib juara kita, CG Esports. Walaupun mereka masih belum berjaya mencapai